Berikutan aduan pengguna yang dikeluarkan The Star dan Melimil 9 November lalu tentang perkhidmatan Airport Limo yang kurang memuaskan, MySuara TV cuba mendedahkan perkara sebenar dengan mendapatkan respon daripada pihak terbabit. Dipercayai aduan yang dikirimkan dalam ruangan surat pembaca dua akhbar tersebut adalah direka semata-mata agar teksi bandar boleh beroperasi di tingkat 3 untuk menyaingi teksi Airport Limo yang sudah beroperasi selama 15 tahun di premis tersebut. Menurut sumber yang tidak mahu dikenali, dua akhbar ini menjadi pilihan kerana versi bahasa Inggeris mudah difahami para pelancong sekaligus mereka akan cenderung untuk memilih servis teksi bandar berbanding Airport Limo yang kononnya mempunyai rekod perkhidmatan yang sangat teruk. MySuara TV cuba membongkar kebenaran dengan mendapatkan reaksi para penumpang tentang perkhidmatan Airport Limo yang tidak memuaskan seperti yang dilaporkan. Namun hasil pemerhatian MySuara, rata-rata penumpang lebih cenderung untuk memilih perkhidmatan Airport Limo berbanding teksi bandar. Kata salah seorang penumpang, beliau pernah menggunakan perkhidmatan teksi bandar dan Airport Limo, namun beliau memuji perkhidmatan Airport Limo yang lebih mesra pelanggan berbanding teksi bandar. Servis dia kurang mengecewakan. Cepat, boleh dikira cepat lah, tapi kadang-kadang ada juga kelambat dia. Itu saja. Kalau Siti Teksi pernah cuba tak sebelum ni? Pernah sekali lah. Masa tu mungkin ramai orang lah. Ramai orang. Dia lambat. Lepas tu saya tak suka dengan layanan kaki tangan lah yang kurang mesra. Kurang mesra. Sebelum ini, Pengerusi Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat, SPAT, Tan Sri Said Hamid Alba telah meluluskan pihak teksi bandar untuk beroperasi di tingkat 1 selepas kerajaan memenangi pilihan raya. Namun, selepas 6 bulan beroperasi, terdapat beberapa pihak yang masih tidak berpuas hati dengan keadaan tersebut. Dia dah ada dia punya bekalan. Kita pegang kita kat sini kan. Jadi, saya rasa inilah satu-satunya operator yang terbaik lah untuk menjamin macam dari segi loss and found ke, komplain customer ke, itu yang terbaik lah. Kita pun dah bagi dia peluang untuk duduk di level 1 dan kita pandang apabila dia nak naik ke atas ni rasanya bukan katakan kita nak menyekat rezeki orang, tidak, tapi di sebaliknya kita dah bagi peluang pada beliau pada teksi bandar ni dan teksi limousine yang biru tu, dan saya harap pada pihak berkenaan, pihak kerajaan supaya dipertimbangkan. Kerana kita pun di sini bukannya semewah mana yang disangka oleh beliau lah. Ya, kerana ada masa-masa kita ni, ada masa-masa kita tidak mempunyai penumpang. Sebenarnya lebih elok mereka di level 1 kerana apabila berlaku kecemasan, berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini terhadap penumpang, pihak berkuasa kan senang saja nak tangkap di mana dan siapa yang melakukan. Kerana okey, Encik naik teksi di mana? Tingkat 1. Kami tidak terlibat. Encik naik di mana? Tingkat 3. Kami tidak. Senang. Itu salah satu daripada kenapa perlu kami tidak bersama-sama dengan mereka. Kalau bolehlah kami mohon operasi Airport Limo ni dikekalkanlah di lantai 3 ini, memberi peluang kepada 3 bangsa yang nak katakan skop satu Malaysia. Kita dah bawa dah skop satu Malaysia. Jurupandu rakan-rakan saya bukannya orang Melayu saja. Maknanya Melayu, India, Cina, keturunan orang asli daripada Sarawak pun ada, bersama-sama beroperasi dengan Airport Limo Malaysia Sinan Berhad. Jadi saya rasa tak tahu mana kami nak pergi kalau dah maknanya penat jerih kami bersama menaik taraf menggemilangkan yang disarankan sokongan-sokongan daripada kerajaan. Kita dah buat dah. Jadi diorang ambillah hak tempat diorang, kita orang bagilah tempat kita orang. Dah, itu saja. Rata-rata pemandu Airport Limo bimbang akan kedudukan mereka yang mungkin tergugat dari aspek pendapatan apabila teksi bandar turut beroperasi di tingkat 3. Menurut pengurus Airport Limo Sinan Berhad, Amir Reza Hamzah berkata, sepatutnya pihak teksi bandar menjalankan operasi di tingkat 1 seperti biasa dan Airport Limo di tingkat 3 supaya pengurusan lebih mudah sekiranya sebarang masalah berlaku seperti kes penumpang tertinggal barang ataupun penipuan.
Dengan cara ini, ia lebih mudah untuk mengenal pasti sama ada penumpang boleh merujuk terus dengan pihak Airport Limo atau teksi bandar pada setiap permasalahan yang berlaku. Saya rasa tidak sesuai dengan keadaan semasa sekarang. Satu, kaunter dia orang sebelah menyebelah aje. Jadi pilihan tu sebenarnya you keluar daripada balai ketibaan tu sama dengan ada dua kaunter. Satu syarikat Airport Limo, satu lagi taksi bermeter. Jadi pilihan tu terus boleh buat di situ saja. Jadi pengguna-pengguna yang ada sekarang di syarikat Airport Limo yang menggunakan perkhidmatan ini adalah biasanya adalah pengguna yang pernah menggunakan syarikat kami yang terus memberi support dan kepercayaan kepada kami lah. Sebab kita dah beroperasi kat sini sebelum ni. Jadi sistem kupon yang kita jalankan masih lagi dipercayai lah. Jadi bila dikatakan mengikut laporan daripada akhbar The Star dan Malumin, dikatakan ada aduan daripada pihak pengguna yang tidak berpuas hati dengan servis yang diberi oleh pihak Airport Limo. Boleh komen sikit tak? Okay. Saya aduan-aduan seperti ini saya harap pada pengguna-pengguna untuk sekiranya ada aduan untuk membuat aduan terus pada syarikat melalui website kami ataupun ada call center kami untuk buat aduan, kerana kita ada departmen khusus untuk menerima aduan-aduan. Jadi kita akan cuba menyelesaikan masalah sekiranya ada apa berlaku masalah. Beliau bercakap ketika ditemui wartawan MySuara TV hari ini. Jelasnya lagi, aduan tidak berasas dalam dua media tersebut bukan sahaja tidak benar, malah tiada kewajarannya memandangkan operasi para pemandu di KLIA dipantau oleh Pegawai Malaysia Airport Berhad dan SPAT sekaligus memberi penarafan 4 bintang kepada Airport Limo. Mengukuhkan fakta tersebut, kedudukan kaunter tiket jualan teksi Airport Limo adalah bersebelahan dengan teksi bandar di tingkat 3. Namun, siasatan MySuara TV selama beberapa hari menunjukkan para penumpang sanggup beratur panjang di kaunter Airport Limo untuk mendapatkan perkhidmatan yang lebih baik. Saya rasa satu, dia punya safety. Kalau kita dapat daripada teksi ni, memang mereka ada catatkan nama dengan, bukan nombor kan, masa di sana tu. Can I speak in English? Yes, the reason why I take this one is because of security. Because the moment we take, at least our numbers is written there that we have taken, and there's always a coupon that you know who the driver is. That makes it safe. Second is the price. At least wherever the place is, the price is fixed, so you don't have any haggling between you and the driver, and that is good because that will be better for us. So that's the main thing. And I've Pernah tak you gunakan city taxi before this? No, never. I always, when I come here, when I go back, I always use the airport cabs. Dan you memang selesa dengan this? Very, very selesa. And I find that most of the ones in the cabs are very friendly, very nice and very pleasant. Okay. And the nice part is they're very, very helpful because they can take your bag and heavy bags and put in the booth. So they're wonderful. And actually the reason why we take the airport taxi because it's more premier taxi and I've used it before and I think it's more conveniences, I suppose. We never actually gone to the city taxi for some reason because when I never tried it. Never tried it. I went always go to the airport taxi. Is there a difference actually between? Yes. Are they cheaper? I don't know. But the service use the meter, right? Is it? Oh, I see. Okay, so here actually is a one price. You know, and we know that actually when it goes to Kuala Lumpur, I know exactly how much it costs. $74.30, and so that's it. Because if it's meter, it all depends. Kadang-kadang ini dia ada lebih sikit. Tak salah, ya. Sebab daripada dulu saya memang travel lama sudah. Jadi setiap kali saya datang saya memang ambil taksi ni sebab dia lebih convenient, lebih senang daripada taksi bandar tu. Taksi bandar kena turun bawah lagi.
Lepas tu tengok ada bayaran lagi tambah lagi RM2 ke apa, something like that. Ada sekali saja saya ambil. Lepas tu servis tu boleh tahan lah, tapi cara tu tak betul lah, nak turun bawah, lepas tu nak bayar lagi tambah RM2 lagi ekstra. Macam tu. Ya, ini lebih selesa, straight datang beli tiket terus jalan bah. Secara amnya, perbezaan antara kedua-dua teksi itu ialah Airport Limo menggunakan kupon iaitu harga tetap untuk ke setiap destinasi, manakala teksi bandar menggunakan trip meter bagi setiap perjalanannya. Namun, para penumpang lebih mempercayai perkhidmatan yang menggunakan harga tetap berbanding trip meter yang mempunyai rekod penipuan yang terlalu banyak. Dalam pada itu, Amir Reza membidas kembali aduan pengguna yang menyatakan teksi Airport Limo tidak mencukupi. Katanya jumlah teksi limousin yang ada setakat ini mampu menampung 3,500 trip setiap hari dengan jumlah kenderaan limousin sebanyak 900 merangkumi teksi bajet, premier, mewah dan family dengan 1,200 pemandu termasuk kaki tangan sokongan. Berbanding jumlah trip yang diperolehi teksi bandar, setiap hari hanyalah 600 trip dengan dua pilihan sahaja iaitu bajet dan eksekutif. Macam saya kata, Airport Limo adalah satu jenama yang sinonim dengan KLIA, yang dah lama, yang dah bertapak. Jadi saya tak nampak ada apa-apa kesan yang besar lah pada mula-mula. Betul, kita rasa mungkin ada kesan daripada sudut jumlah trip yang diterima oleh jurupandu kami, tapi bila sekarang ni 6 bulan kami lihat bila mungkin pengguna bijak untuk memilih. Jadi kami yakin dan selagi kami memberikan perkhidmatan yang baik dan dipercayai, pengguna masih memilih jurupandu kami untuk berkhidmat.